Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas asas kelestarian dalam bab 1 pembinaan lestari. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membincangkan topik 1.2 proses pembinaan. Baik, proses pembinaan ialah pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembinaan projek kejuruteraan awam bermula daripada perolehan tapak sehingga penyerahan projek kepada klien. Peringkat utama proses pembinaan. Pembinaan sesebuah bangunan melibatkan beberapa proses utama iaitu peringkat pra-pembinaan, pembinaan dan pasca pembinaan. Baik, kita kena ingat ada 3 peringkat pembinaan, peringkat utama pembinaan iaitu pra-pembinaan, pembinaan dan pasca pembinaan. Okey, kita lihat satu persatu peringkat ni. Yang pertama ialah peringkat pra-pembinaan. Pra-pembinaan ialah kerja-kerja awalan yang dibuat sebelum kerja pembinaan struktur dilakukan di tapak pembinaan. Pada peringkat ini, perunding yang terdiri daripada arkitek, jurutera awam, jurutera elektrik, jurutera mekanikal, juru ukur bahan dan juru ukur tanah dilantik bagi menyelaras projek pembinaan. Aktiviti yang terlibat dalam pra-pembinaan ialah perolehan tapak, ukur tanah dan uji tanah, lukisan kerja dan perincian, membuat taksiran pekerja dan yang akhirnya ialah bahan dan jentera. Baik, itu ialah peringkat yang pertama iaitu peringkat pra-pembinaan. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih mendalam lagi, dengan lebih detail lagi di dalam topik yang berikutnya. Baik, seterusnya peringkat yang kedua ialah pembinaan. Peringkat pembinaan melibatkan kerja pembinaan struktur dan kerja pemasangan kemudahan. Aktiviti yang terlibat peringkat pembinaan ialah kerja tanah, pembinaan substruktur, pembinaan superstruktur, pemasangan sistem bangunan. Baik, nanti kita akan lihat apa dia kerja tanah. Ada beberapa jenis kerja tanah, apa dia substruktur, apa dia superstruktur dan apa dia sistem dalam bangunan. Baik, peringkat yang ketiga ialah pasca pembinaan. Pasca pembinaan ialah proses kerja selepas bangunan disiapkan. Aktiviti yang terlibat dalam peringkat ini ialah mendapatkan sijil keselamatan dan keselesaan bangunan. Yang ini untuk membolehkan pemilik rumah ini supaya ataupun pemilik bangunan ini supaya dapat menggunakan ataupun menghuni rumah tu. Kemudian jaminan dan penyelenggaraan. Baik, seterusnya kita lihat pula subtopik 1.2.2 kaedah pembinaan. Ada beberapa kaedah pembinaan. Yang pertama kita lihat dulu kaedah konvensional. Kaedah konvensional dalam pembinaan adalah pembinaan bangunan yang melibatkan kebanyakan proses kerjanya di tapak bina. Kaedah pembinaan ini secara berperingkat dari bawah ke atas, iaitu daripada substruktur ke superstruktur. Substruktur ialah struktur yang berada di dalam tanah dan superstruktur ialah struktur yang berada di atas permukaan tanah. Antara bangunan yang menggunakan kaedah konvensional ialah bangunan kerangka konkrit bertertulang. Pembinaan kerangka konkrit melibatkan proses kerja antaranya membentuk kotak acuan, membentuk tertulang keluli, membancuh konkrit, menuang konkrit, memadat konkrit, mengawit konkrit dan membuka kotak acuan. Seterusnya kita lihat kaedah pembinaan konvensional. Pertama, kaedah ini melibatkan penggunaan buruh yang banyak di tapak pembinaan. Kedua, bahan bancuhan basah dibuat di tapak pembinaan. Ketiga,
kurang penggunaan teknologi baru iaitu menggunakan mesin dan jentera-jentera yang telah lama digunakan dalam bidang pembinaan. Keempat, kaedah pembinaan secara berperingkat dari bawah ke atas, iaitu daripada substruktur ke superstruktur. Kemudian kita tengok kebaikan kaedah pembinaan konvensional ni. Yang pertama, kos pembinaan tidak tinggi kerana kurangnya penggunaan jentera yang mahal, sebab dia menggunakan kebanyakannya jentera-jentera yang lama, jadi kos adalah kurang. Kedua, pembinaan kotak acuan boleh dibentuk dalam pelbagai saiz dan ukuran yang menyumbang kepada kepelbagaian reka bentuk bangunan. Yang ketiga, fleksibel kepada perubahan reka bentuk dan bahan kerana aktiviti pembinaannya adalah di tapak pembinaan. Oleh itu, perubahan boleh dilakukan semasa proses pembinaan sedang berjalan. Okey. Kalau nak ubah, dia senang nak ubah sebab pembinaan ni dilakukan terus di tapak pembinaan. Baik, kita lihat pula kelemahan kaedah pembinaan konvensional. Pertama, risiko dalam pembaziran bahan kerana kesilapan mengira kuantiti bahan akan menyebabkan lebihan pada bancuhan. Kalau silap kira, bancuhan akan berlebihan dan menyebabkan pembaziran. Kedua, mempunyai risiko untuk lewat disiapkan kerana proses pembinaan bergantung kepada cuaca dan sumber buruh yang ada. Sebab kita menyediakan bahan-bahan tadi di tapak pembinaan, sekiranya hari hujan, contohnya konkrit, kita tak boleh sediakan dan tak boleh digunakan pada waktu hujan pun. Jadi risikonya ialah lewat. Ketiga, kuantiti binaan boleh terjejas kerana bergantung pada bahan binaan dan kaedah kerja. Dan yang keempat, memerlukan kawasan pembinaan yang luas bagi susunan struktur dan kemudahan sementara di tapak pembinaan. Biasanya kaedah ni dia perlukan kawasan pembinaan yang luas sebab dia nak letakkan bahan-bahan binaan ni tadi di satu tempat yang berhampiran dengan tapak bangunan. Jadi ia memerlukan satu kawasan yang lebih luas. Baik, kita lihat pula kaedah pembinaan yang kedua iaitu kaedah pembinaan top down. Kerja pembinaan secara top down merupakan satu teknik pembinaan yang menggunakan teknik pembinaan daripada peringkat atas ke bawah. Tadi kalau kita lihat kaedah konvensional, pembinaannya daripada bawah ke atas. Tapi dengan kaedah top down ni, dia pembinaannya daripada atas ke bawah. Pembinaan ini biasa digunakan untuk bangunan yang mempunyai ruang bawah tanah ataupun basement yang digunakan untuk ruang letak kereta. Pembinaan top down menjimatkan masa kerana bahagian substruktur dan superstruktur dibina secara serentak. Walaupun begitu, kaedah ini menggunakan kos yang tinggi kerana melibatkan kos sewaan atau belian jentera yang berteknologi tinggi. Baik, kita lihat rajah 1.3 yang menunjukkan kegunaan kaedah pembinaan top down. Baik, ciri-ciri top down. Yang pertama, pembinaan berskala besar di kawasan yang mempunyai keluasan terhad seperti di bandar-bandar besar. Kedua, pembinaan yang mempunyai tempoh masa singkat. Ketiga, pembinaan bangunan yang mempunyai ruang bawah tanah. Ini ialah ciri-ciri top down. Kita lihat kaedah pembinaan top down ni. Kita lihat satu persatu rajah yang disediakan ni. Pertama, tembok penahan dipasang. Sebelum kerja-kerja pengorekan dibuat, pemasangan tembok penahan bagi mengelakkan tanah runtuh. Yang berwarna biru tu, itu ialah tembok penahan. Ini ialah tembok penahan.
Tembok penahan ni dipasang dulu sebelum kerja-kerja pengorekan dilakukan. Kemudian yang kedua, topang dipasang di antara dinding penahan bagi mengelakkan runtuhan secara mendatar. Setelah itu, kerja-kerja pengorekan dibuat untuk pembinaan struktur. Yang warna merah tu ialah topang. Ialah topang. Bagi mengelakkan tembok penahan tadi daripada runtuh. Kemudian di bawah tu pembinaan struktur dijalankan. Baik, seterusnya yang ketiga, pembinaan rasuk bumbung tingkat atas dibina sebahagian bagi memberi ruang untuk jentera dan pekerja membuat kerja di ruang bawah tanah. Bahagian di lapisan teratas tanah ditutup dengan penutup lantai bagi membolehkannya berfungsi sebagai tempat letak kereta. Baik, pada peringkat ini, rasuk bumbung dibina. Dibina dan ini akan memberikan sedikit ruang sebab sebahagian je ruang ni digunakan untuk meletakkan jentera dan pekerja. Kemudian lapisan atas tu akan ditutup, kemudian digunakan untuk membuat ataupun digunakan untuk tempat letak kereta. Kemudian yang keempat, topang dipasang di bahagian bawah rasuk bumbung. Topang, kalau kita tengok di situ ada beberapa topang. Kali ini dipasang pula di bahagian bawah rasuk bumbung bagi meningkatkan kestabilan binaan. Rasuk bumbung di lapisan kedua tanah dibina dengan memberi sedikit ruang untuk jentera dan pekerja bekerja di ruangannya. Baik, itu kaedah top down. Bagaimana kerja-kerja dibina daripada atas ke bawah, daripada satu level kepada satu level yang berikutnya. Baik, seterusnya yang kelima, dinding di bahagian tepi rasuk dibina sehingga menutupi keseluruhan bahagian tepi. Pembinaan ruang bukaan di bahagian atas juga ditutup sepenuhnya. Baik, semua bahagian dinding bahagian bawah dan tepi ditutup. Ditutup secara keseluruhan. Begitu juga bukaan tadi yang awal-awal tadi, sebahagian dibuka di bahagian atas tu untuk membolehkan jentera masuk dan pekerja masuk, juga telah ditutup sepenuhnya pada peringkat ini. Seterusnya yang keenam, setelah keseluruhan struktur bawah tanah siap, keseluruhan bahagian atas ditimbus semula. Kemudian bahagian atas tadi ditimbus semula dengan tanah dan topang dibuka. Pada peringkat ini, peringkat akhir ini, topang tadi yang menahan dinding tadi daripada runtuh dibuka sebab semua struktur dah dibina. Bahagian permukaan tanah digunakan sebagai jalan raya atau kawasan landscape bagi kegunaan awam. Jadi bahagian atas tu akan dijadikan jalan raya ataupun landscape. Landscape ni untuk kita tanam pokok-pokok lah, bunga-bunga dan sebagainya. Seterusnya kita lihat jadual 1.3, kebaikan dan keburukan top down. Kebaikan kaedah pembinaan top down menjimatkan masa kerana struktur atas dan bawah bangunan boleh dibinakan secara serentak. Dia jimat masa sebab struktur atas dan struktur bawah boleh dibina secara serentak. Boleh digunakan di kawasan yang mempunyai keluasan terhad seperti di kawasan bandar yang
padat. Ia sangat sesuai digunakan di kawasan yang sempit, di mana kawasan pembinaan yang terhad, di mana nak letakkan jentera, barang-barang agak sukar. Jadi pembinaan top down ni adalah sangat sesuai. Sesuai digunakan bagi pembinaan bangunan tinggi, juga sesuai untuk bangunan yang tinggi. Kelemahan kaedah pembinaan top down. Kos pembinaan tinggi kerana penggunaan jentera-jentera yang berteknologi tinggi. Kaedah ni dia memerlukan jentera-jentera yang baru, jentera-jentera yang berteknologi tinggi. Jadi harga jentera-jentera ni agak mahal lah. Jadi ini akan meningkatkan kos pembinaan. Yang keduanya, pembinaan berisiko tinggi. Sebab dia pembinaan di dalam tanah, dia berisiko tinggi, boleh menyebabkan keruntuhan ataupun runtuhan pada bahagian dinding penahan ataupun rasuk di bahagian atas jika tidak dilakukan dengan secara berhati-hati ataupun dengan cara yang betul. Ketiga, boleh mengakibatkan runtuhan disebabkan struktur tanah yang lemah. Jika struktur tanah ni lemah, runtuhan boleh berlaku, terutamanya bagi tanah yang mempunyai keupayaan galas yang sangat rendah. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah dinding tanggung beban. Tapi saya berhenti dulu setakat ini. Dan untuk dinding tanggung beban ni, saya akan bincangkan di dalam sesi yang lain. Sebab untuk dinding tanggung beban ni, dia punya penjelasannya agak panjang lah. Jadi kita tangguhkan dulu. InsyaAllah kita akan bincangkan kaedah dinding tanggung beban ni di dalam kelas yang berikutnya nanti, InsyaAllah.